بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حي يا قيوم تجعل حزنا يا ربنا إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين وارزقنا يا ربنا الإخلاص في النية والقول والعمل وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Pertamanya marilah sama-sama kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. InsyaAllah kita terus pada kitab muka surat 11. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره. Maknanya dan percaya kepada para malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan ketentuannya, sama ada yang ditakdirkan itu adalah baik atau buruk. Pada minggu lepas kita dah kupas berkenaan dengan beriman dengan para malaikat dan juga beriman dengan para rasul, termasuk juga dengan para anbiya. Jadi pada malam ini kita sambung pada beriman kepada ataupun dengan kitab-kitab Allah Ta'ala, kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Antara perkara yang wajib kita imani kerana ia telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah beriman dengan kitab-kitab. Beriman dengan kitab-kitab. Itu beriman dengan kitab-kitab suci. Yang masyhurnya apa? 4. Iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan, iaitu Al-Quranul Karim. Sebenarnya kitab-kitab suci ini banyak sangat, tapi yang masyhurnya 4. Menurut Wahb Ibn Munabbih, katanya qara'tu 70 kitaba qara'tu 70 kitaban mimma anzalallah. Maknanya aku telah baca 70 buah kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban, dalam kitab sahihnya, Sahih Ibn Hibban, yang jumlah kitab tu semua sekali yang menurut riwayat itu ada 104 buah kitab. 104 buah kitab. Ini yang terkandung dalam riwayat dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Itu merangkumi juga suhuf-suhuf di sini. Merangkumi juga suhuf-suhuf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, katanya wabil qadari khairihi wa syarrih.
ketentuannya sama ada yang ditakdirkan itu adalah baik atau buruk. Jadi antara perkara yang Nabi sampaikan daripada Allah Ta'ala kepada kita ialah tentang beriman dengan qadar, sama ada yang ditakdirkan itu baik atau buruk. Maknanya apa? Baik dan buruk semuanya itu Allah Ta'ala takdirkan dengan takdir Allah Ta'ala. Beriman dengan qadar baik dan buruk ini wajib diimani, dan dia termasuk di antara rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Apa maksud beriman dengan qadar? Sama ada yang ditakdirkan itu baik atau buruk. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama tadi apa dia? Beriman bahawa semua baik dan buruk Allah Ta'ala yang takdirkan. Yang keseterusnya, kita wajib redha kepada Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan. Kita wajib redha kepada Allah Ta'ala yang mentakdirkan kita, sama ada baik atau buruk. Wajib redha. Apa maksud redha? Tidak membantah Allah Ta'ala. Tidak membantah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takdirkan kita miskin, kita tak bantah, kita redha kepada Allah Ta'ala. Allah takdirkan kita ni orang pangkat rendah-rendah, kita tak bantah Allah, kita redha je pada Allah Ta'ala. Kita terima ni ketentuan Allah dan kita redha dengan Allah. Adapun perkara yang ditakdirkan, wajib kita imani. Saya ulang lagi sekali, wajib kita imani semua tadi itu, semua yang ditakdirkan tadi itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Semua makhluk itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sama ada baik atau buruk. Perkara yang baik yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, wajib kita redha dengannya. Perkara yang ditakdirkan itu wajib kita redha dengannya. Contohnya apa? Iman, taat pada Allah. Contoh, wajib kita redha. Dan perkara yang buruk yang Allah Ta'ala takdirkan, seperti kekufuran dan juga maksiat, maka wajib kita, wajib apa? Wajib kita membencinya. Tak boleh suka pada kufur. Mana boleh suka pada kufur? Tak boleh redha kepada kufur. Bahkan di sana ada kata-kata ulama, kaedah ni, satu kaedah yang ulama kata, ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kufuran itu adalah satu kekufuran. Redha dengan kekufuran adalah satu kekufuran. Maka tak boleh kita redha dengan kekufuran. Wajib benci dengan kekufuran. Dan juga ar-ridha bil maksiyah, maksiyah. Redha dengan maksiat adalah juga satu maksiat. Maka sama sekali kita tak boleh redha dengan perkara maksiat. Maknanya apa? Semua yang wujud, semua yang makhluk ni, ataupun semua selain pada Allah Ta'ala, sama ada baik dan buruk, semua itu dengan takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala yang azali. Kalau dalam bahasa teknikal sikit disebut macam mana? Semua perkara yang masuk ke dalam kewujudan. Apa maksud yang masuk ke dalam kewujudan tu? Sebelum ni tak wujud, kemudian wujud. Apa maksud ni tu? Makhluk lah. Makhluk. Kita ni, setiap makhluk, pasti sebelum kita wujud, kita tak ada. Kemudian kita mula wujud. Masuk dalam kewujudan. Setiap perkara yang masuk dalam kewujudan, sebelum ni tak ada, kemudian baru ada. Maknanya makhluk, sama ada makhluk itu baik atau buruk, semua itu dengan takdir Allah Ta'ala yang azali. Perkara baik yang ada pada perbuatan makhluk, perkara baik yang ada pada perbuatan makhluk, itu dengan takdir Allah dan juga dengan redha Allah. Adapun perkara buruk yang ada pada perbuatan makhluk, maka itu pun dengan takdir Allah Ta'ala
tetapi bukan dengan redha Allah Ta'ala. Bukan dengan redha Allah Ta'ala. Ya? Jadi beriman dengan qadar Allah Ta'ala yang baik dan yang buruknya, ini sebenarnya warid dalam hadis. Hadis yang sahih lagi masyhur, itu kisah Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairi wa syarrih. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Atau wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bila kita sebut qadar ataupun takdir, dia ada dua maksud. Qadar ataupun takdir ni dia ada dua maksud ataupun dua makna. Pertama, ia ada hubung kait dengan maksud sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Sifat Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Yang ini kita wajib redha. Dari sudut ini kita wajib redha dengan Allah yang telah mentakdirkan baik dan buruk. Takdir juga dengan maksud apa? Dengan maksud al-maqdur, sesuatu yang telah ditakdirkan. Al-maqdur maksudnya apa? Sesuatu yang telah ditakdirkan, sama ada baik atau buruk. Baik contohnya apa? Beriman dan taat. Iman dan taat. Contoh perbuatan buruk yang ditakdirkan, contohnya apa? Kufur dan juga maksiat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Maknanya, dan beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi dan penghulu sekalian anak Adam. Jadi antara perkara yang terangkum dalam syahadah yang kedua, kita duk cakap pasal apa ni sebenarnya? Makna syahadah yang kedua ni, makna syahadah kedua. Jadi apa lagi yang terkandung dalam makna syahadah yang kedua? Iaitu wajib kita imani dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir ataupun penyudah bagi sekalian nabi. Penyudah bagi sekalian nabi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menurut riwayat Muslim, baginda bersabda, wa khutima biyan nabiyyun. Maknanya apa? Para nabi itu disudahi dengan aku. Para nabi disudahi dengan aku. Jadi dalam hal ini, jika ada orang mengaku lagi bahawa lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi nabi baru yang dilantik, nabi baru yang dibangkitkan kononnya, maka ini satu perkara yang bercanggah dengan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini sebagaimana siapa ni? Sebagaimana yang pernah berlaku di mana? Di Selangor. Dia mengaku sebagai Rasul umat Melayu. Kalau di sebelah Hindu tu lagi ramai yang mengaku Nabi. Perempuan pun ada yang mengaku jadi Nabi ataupun Rasul. Ini ajaran karut. Dan sebelum tu lagi ada lagi
sebelum tu. Ajaran Qadiani pun macam tu juga. Sebelum tu ada. Ya, ada lagi. Ada lagi. Pada zaman dulu, pada zaman siapa ni? Pada zaman zaman Sayyidina Abu Bakar pun ada yang mengaku jadi Nabi. Dan kata pengarang lagi, wasayyidu waladi Adam ajma'in, dan penghulu sekalian anak Adam. Pengarang disebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu sekalian anak Adam. Ini sebenarnya perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Dan ini sebenarnya diambil daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, iaitu sabda Nabi, ana sayyidu waladi Adam ajma'in. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Tu hadis tu. Maksudnya apa? Aku adalah penghulu sekalian anak Adam pada hari kiamat. Dan aku cakap ni bukan kerana berbangga-bangga, bermegah-megah, tetapi aku cakap ni semata-mata untuk menyatakan nikmat Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya hadis ni juga menjadi dalil bahawa boleh kita sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid, sebagai sayyid. Mana kalau kita sebut Sayyidina Muhammad, boleh. Kalau kita nak sebut dalam selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, apa hukumnya? Boleh, tak ada masalah. Bukan perkara bid'ah. Kenapa? Ada dalil dalam hadis Nabi lagi, Sayyid. Walaupun pada lafaz hadis yang Nabi ajar selawat tu tak ada Sayyidina, tapi kalau kita sebut Sayyidina, boleh, kerana ikut hadis yang lain. Dan sifat Nabi itu memang disifatkan sebagai Sayyid, sebenar-benar Sayyid. Dan perkara ini telah disepakati oleh para ulama. Habis itu dalam solat boleh tak sebut Sayyidina? Boleh, tak membatalkan. Tak membatalkan solat. Cuma lebih utama ataupun afdalnya sebut tanpa Sayyidina. Sebut selawat dalam solat, sebut tanpa Sayyidina, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Kalau baca menjadi satu kesalahan? Tak menjadi satu kesalahan. Nak kata membatalkan solat, lagi jauh, tak. Sebab kita muliakan Nabi, sebut Sayyidina, bersesuai dengan hadis Nabi. Dan ini menjadi kesepakatan alim ulama. Jelas Jadi hati-hati dengan orang yang berfatwa, katanya apa? Barang siapa yang sebut Sayyidina dalam selawat ketika tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, katanya batal solat, sebab menambah perkataan yang bukan dalam solat konon-kononnya. Kena hati-hati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu i'tiqadu anna kulla nabiyyin min anbiya'illah yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanati wal fatanah. Maknanya, dan wajib meyakini bahawasanya setiap nabi daripada para anbiya wajib bersifat dengan sifat benar, amanah dan cerdik, pintar. فَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَالرَّذَالَةُ وَالسَّفَاهَةُ وَالْبَلَادَةُ وَالْجُبْنُ وَكُلُّ مَا يُنَفِّرُ عَنْ قَبُولِ الدَّعْوَةِ مِنْهُمْ. Maka mustahil ke atas mereka dusta, khianat, akhlak yang rendah, tindakan yang menyalahi hikmah, bebal,
pengecut, dan segala perkara yang menyebabkan manusia lari daripada menerima dakwah mereka. Jadi para nabi wajib pada akal kita mengatakan bahawa mereka ini bersifat dengan akhlak-akhlak yang baik seperti tadi tu, akhlak-akhlak mulia seperti tadi, akhlak benarnya, akhlak apa lagi, akhlak amanahnya, dan sifat cerdik. Itu antaranya. Akal kita mengatakan para nabi pasti macam gitu. Pasti macam itu. Dan kita wajib iktikad demikian. Kita wajib beriktikad demikian. Jadi bila kata para nabi itu benar, maka mustahillah mereka itu dusta. Kerana sifat dusta merupakan satu kekurangan yang menafikan martabat kenabian, pangkat kenabian. Adapun kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam tentang isterinya Sarah, tak kala ditanya oleh siapa? Ditanya oleh raja di Mesir ketika pada zamannya. Sebab raja ni suka pada isteri orang. Suka pada isteri orang. Tu pelik perangai dia macam tu, tabiat dia. Suka pada isteri orang. Kemudian Nabi Ibrahim cakap apa? Innaha ukhti. Sesungguhnya dia adalah saudaraku. Mana saudara ni adik-beradik aku. Tapi yang maksud Nabi di sini adik-beradik dari sudut agama. Saudara mara dari sudut agama. Bukannya saudara mara dari sudut nasab. Tak. Saudara mara dari sudut agama. Maka ini Nabi Ibrahim tidak berdusta. Secara hakikatnya dan batinnya, Nabi dalam hal ni, Nabi Ibrahim dalam hal ni adalah benar, tak dusta. Demikian juga tentang kisah Nabi Ibrahim yang dinyatakan dalam Al-Quran, bahawa Nabi Ibrahim AS berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Maknanya apa? Bahkan yang buat ini, yang buat apa? Yang hancurkan berhala-berhala yang kecil itu adalah yang besar tu, yang besar di kalangan berhala-berhala tu. Maka tanyalah sekiranya berhala itu boleh bercakap. Katanya. Dalam hal ni Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdusta. Secara hakikatnya tidak berdusta. Dari sudut hakikat dan batinnya tidak berdusta. Bahkan Nabi bersifat benar. Kerana berhala yang paling besar itulah yang membawa kepada binasanya berhala-berhala kecil yang lain. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim AS terlalu marah kerana mereka ni mengagung-agungkan yang berhala yang besar tu, menghias berhala yang besar, hias-hias. Maka itu boleh menyebabkan, maka itu membawa kepada apa? Kepada Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil, supaya apa? Supaya berhala yang besar tu terhina. Terhina macam gitu. Jadi sandaran perbuatan tersebut, perbuatan yang membinasakan berhala-berhala kecil itu kepada berhala besar adalah secara sindiran. Secara sindiran. Maka ini bukan satu dusta. Bukan satu dusta pada hakikatnya. Kemudian di sana ada riwayat hadis yang berbunyi, kadzaba Ibrahimu thalatha kadzabat. Kalau secara zahirnya, kalau diterjemahkan, bahaya ni. Lepas tu tak boleh nak terjemahkan pada zahir. Apa maksudnya? Kalau diterjemahkan pada zahir, maka dia akan bunyi macam ni. Katanya Nabi Ibrahim berdusta sebanyak 3 kali dusta. Yang ni bercanggah ni, pada zahir ni bercanggah. Jadi macam mana? Di sini
Ada khilaf alim ulama. Sebahagian ulama dia tolak terus riwayat hadis ni sebab bercanggah dengan asas akidah, perkara yang usul, perkara prinsip dalam akidah Islam. Takkan Nabi itu berdusta. Sifat dusta itu sifat mustahil bagi para Nabi. Dan sebahagian ulama mentakwilkan makna dusta hadis ni. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal amanatu, katanya amanah. Para nabi bersifat amanah. Maka mustahil ke atas nabi ini bersifat khianat. Jadi sekiranya para nabi ini diminta kepada mereka untuk beri nasihat, maka para nabi tak akan bagi nasihat dengan secara khianat, dengan secara dusta. Tak akan buat konspirasi. Ada nasihat supaya orang ni jatuh ke? Ada nasihatkan supaya dia dapat sesuatu habuan dunia ke? Keduniaan ke? Harta benda ke? Tak. Para nabi tidak demikian. Para nabi tidak makan harta-harta orang lain secara batil. Dan seterusnya al-fatanah, iaitu bijak, cerdik, pintar dan seumpamanya. Jadi para nabi ni semuanya pintar. Mustahil ke atas mereka ni sifat bodoh. Mustahil. Ataupun bahasa Arab disebut ghabawah, sifat ghabawah. Ghabawah ni maksudnya apa? Lemah kefahaman. Lemah kefahaman. Dalam bahasa Arab kalau kata orang tu lemah kefahaman, ghabi. Ghabi. Kalau jahil, tak tahu apa, jahil lah. Kalau lemah kefahaman, cakap pun payah nak faham, ghabi. Ni saya bukan ajar maki orang ni, bahasa Arab bukan. Kosa kata je bahasa Arab. Ghabawah. Jadi sifat ghabawah, sifat lemah kefahaman ini menafikan martabat kenabian. Kerana sekiranya para nabi itu ghabi semuanya, aghbiya, bodoh-bodoh semuanya, lemah kefahaman semuanya, nescaya orang pakat duk lagi lah. Orang tak nak ikut kerana kebodohan mereka, kerana lemah kefahaman mereka. Sedangkan Allah Ta'ala Hakim, yang maha penuh kebijaksanaan. Hakim ni bukan maksud bijaksana. Hakim di sini maksudnya yang penuh hikmah. Yang penuh hikmah. Tak akan menjadikan kenabian dan kerasulan itu kepada orang-orang bodoh. Kerana para nabi ini diutuskan untuk menyampaikan perkara yang membawa keelokan, kebaikan kepada manusia di akhirat mereka dan juga dunia mereka. Jadi kebodohan menafikan maksud itu. Maksud dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan seterusnya, mustahil ke atas nabi itu bersifat radhalah. Radhalah ni apa maksudnya? Akhlak yang rendah. Dan baladah. Apa maksud baladah? Baladah maknanya bebal. Bebal. Jadi tidak ada para nabi ini bersifat bebal dan juga safahah. Safahah ni maknanya tindakan yang menyalahi hikmah. Tidak ada pada nabi sedemikian. Contoh perkara yang keji yang dianggap sebagai akhlak yang rendah ialah pandangan melihat perempuan yang ajnabi, yang bukan mahramnya dengan syahwat. Ini contoh. Para nabi tak ada yang sifat macam gini, terpelihara. Tak ada sifat macam ni. Selain pada nabi, boleh berlaku. Boleh berlaku. Walaupun dia orang alim, boleh berlaku.
tak terpelihara. Maknanya di sudut keharusan berlaku, ya, harus berlaku. Jelas ya? Jadi hati-hatilah kalau orang yang duk cerita katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tengok perempuan dekat luar tu, tengok perempuan, lalu dia terangsang syahwatnya, balik rumah lalu melakukan persetubuhan dengan isterinya kerana terangsang. Ya, ni cerita macam ni, cerita yang tak selayak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain. Mustahil. Itu sifat radhalah namanya. Akhlak yang keji. Dan antara akhlak yang keji lagi adalah mencuri benda yang kecil je. Contohnya sebiji kurma yang kecil. Takkan ada pada Nabi bersifat demikian. Takkan ada demikian. Dan tidak ada kalangan Nabi ni yang melafazkan lafaz-lafaz yang keji, yang biasanya manusia ni tak suka dengar. Nabi tak akan cakap perkara macam tu. Dan tidak ada para Nabi yang lemah untuk mengemukakan hujah ketika ketika berlawan hujah ataupun ketika memberi keterangan tentang agama. Nabi tidak ada demikian. Para Nabi ni semuanya kuat hujahnya, cerdas orangnya, bukan lemah kefahaman. Dan Nabi ni kalau orang bercakap sekali sudah faham. Macam kita cakap berkali-kali pun ada setengah tu lah tak faham. Kemudian tambahan daripada yang ni, mustahil juga berlaku ke atas Nabi ni, mustahil berlaku apa dia? Tersasul. Dalam bahasa Arab disebut sabqul lisan, tersasul. Sama ada dalam urusan syariat ataupun dalam perkara adat, kebiasaan, rutin. Tak akan berlaku tersasul pada Nabi. Andai kata berlaku perkara ni, maka terangkatlah kepercayaan pada kesahihan apa yang mereka kata. Nescaya ada orang bercakap, tak kalau orang sampaikan perkataan ni daripada Nabi ni, nanti orang tanya, ni Nabi masa bercakap ni tersasul ke tak tersasul? Jadi gitu. Kok tersasul kot? Jadi hilang kepercayaan, terangkat kepercayaan tersebut. Dan seterusnya disebut yang seterusnya al-jumnu. Para Nabi ni terpelihara daripada sifat pengecut. Sifat pengecut ni maknanya ketakutan yang bersangatan. Para Nabi tak ada macam itu. Adapun takut yang tabi'i, maka ini tak mustahil boleh berlaku. Yang ni boleh berlaku pada Nabi. Contohnya tengok ular larikan diri kerana nak selamatkan diri. Ini boleh berlaku, tak mustahil. Dan tak boleh mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarikan diri kerana takut, dengan perasaan takut dari Mekah ke Madinah, kerana takut, kerana kecut hatinya. Tak. Nabi berhijrah ke Madinah kerana menjunjung perintah Allah Taala. Dan di sana ada strategi dakwahnya. Di situ. Dan mustahil juga pada Nabi ini berlaku ke atas mereka perkara-perkara yang menyebabkan orang lari daripada dakwahnya. Contohnya apa? Sakit yang teruk sehingga orang tengok tu lari. Seperti keluar ulat ke daripada badannya. Yang ni mustahil berlaku. Jadi bila kita dengar ada orang cakap tentang kisah Nabi Ayub, yang katanya dalam cerita itu bahawa Nabi Ayub bila nak solat, dia keluarkan ulat dia tu, letakkan satu tempat, lepas tu dia solat, lepas solat pula dia ambil semula letak kat badan dia. Ni cerita karut. Mustahil. Takkan Nabi pergi berdakwah rupa macam zombie. Takkan macam itu. Orang lagi takut. Nabi semua handsome. Nabi semua handsome. Dan tak ada perkara yang
yang menyebabkan orang lain tu lari daripada Nabi. Kalau lari pun kerana perkara lain, bukan pada diri Nabi. Bukan ada pada diri Nabi, tak. Jelas kan? Kerana apa? Kerana sombong lah. Kerana tak ada kebenaran lah. Itu memang ada lah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. InsyaAllah ta'ala pada minggu depan kita akan tengok pada perenggan yang paling akhir pada muka surat 11, insyaAllah ta'ala. Ya. Boleh. Tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Betul? Dibolehkan? Memang betul. Ya, bukan makna menghina. Bukan makna. Tapi satu hujah dan keistimewaan. Hujah ke atas orang kafir. Kita tahlil 3 kali dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita buat tahlil ringkas dan kita hadiahkan pahala tu pada tahlil kepada Haji Mustafa almarhum Haji Mustafa bin Haji Muhammad Amin, dan kita hadiahkan juga kepada para ibu bapa kita yang hadir dalam majlis ni, insyaAllah ta'ala. للنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Ya Allah, 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 ya Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. أستغفر الله العظيم تائبون إلى الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم الحاج مصطفى ابن حاج محمد أمين وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك الجنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم